Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail balil insanu ala nafsihi basirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan manusia atas diri dia tu amat mengetahui. Secara dia nak nilai diri dia, nak peramun ton eng. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uth rahmatan lil alamin al-qail al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang al-kayyis, orang hak cerdik, orang hak celak ni, ialah sentiasa dia rasa tak genap untuk nak beramal setelah mana bekal dia, setelah mana dia meninggal dunia. Tu orang hak cerdik. Dia buat rasa tak cukup, dia buat rasa tak cukup. Dia nak sipir sabiang dia, nak sipir bekal dia lepas pada dia mati, tegak Allahu Akbar. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Maka dikata bagi mereka yang bertakwa, apakah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu menurunkan atas kamu? Qalu khaira. Mereka menjawab, orang bertakwa ni kata selalu molek belaka hak turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata qada hak Tuhan kamu tu molek belaka. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang membuat kuamdi di atas dunia ni, bagi dia tu hasanah dah atas dia ni. Jadi hak kita berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, tu boleh tengok belah-belah dah setelah mana kita nilai diri kita sendiri daripada kita buat baik. Wasa bergema, wasa kemih hati buat baik. Tu hasanah di atas dunia dah tu. Waladarul akhirati khair, dan negeri akhirat tu nenon lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik negeri bagi orang bertakwa. Kita nak kenal balah mana orang bertakwa sini. Wala ni'ma darul muttaqin, nak kenal. Hak Tuhan kata la'allakum tattaqun, supaya kamu tu bertakwa. Kuasa nak kenal juga kita ada kedak dalam wong kantu tu. Maka konsep takwa ni, kuamai takwa di sisi Al-Khalifah Rashid Umar bin Al-Khattab, di sisi momong Umar bin Khattab, dia kata nak tahu orang takwa tu jangan nak tilik pada dia puasa, jangan tilik pada puasa seseorang, jangan nak tilik pada semaya dia. Bukan semata-mata pengukuran duk di semaya dia, puasa dia tu dak. Walakin anzuru ila sidqi hadithihi idza haddas. Tetapi kena tahu kata satan tu baik setelah mana dia puasa, satan tu baik setelah mana dia semaya ni, satan balah mana. Tiliklah pada kecek pe dia betul benar apabila dia bercakap, dan amanah dia tu apabila dia beri amanah bagi dia. Situ satan hak puasa dia, satan hak semaya dia tu baik. Kelakuan dia, perkataan dia tu benar, amanah apabila pergi padak pada dia, hai kuam rapicak pada dia, ya tunai kuam rapicak sani, itu alhamdulillah nanti terima. Wala ni'ma darul muttaqin. Yang dikasihi sekalian, sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kiranya kita seorang berpuasa ni, kita keluar pada bulan Ramadan, hal keadaan kita bersih daripada segala-gala kesilapan kita, dosa kita, kekejian kita. Kerana Al-Imam Syaukani rahimahullah, dia kata gana, didapati innama summiya Ramadan, dipernamakan bulan itu bulan Ramadan, la'annahu yarmududz dzunub, kerana ia sungguhnya ia bakar dosa-dosa. Ramadan ni ia bakar dosa-dosa kita dengan amal soleh. Tu apabila puasa saat ni, apabila bulan Ramadan saat ni, yang main duk bakar dosa-dosa kita dengan amal soleh, kita tubik bersih situ. Dan bulan Ramadan amat rapat baik, amat sangat rapi dengan Al-Quranul Karim. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, sesungguhnya bulan Ramadan yang diturun padanya akan Al-Quran, hudan linnas, sebagai tunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan segala-gala keterangan cara petunjuk ke dan furqan, di antara benar baik dengan benar jahat, benar benar dengan benar batil. Sebenarnya bila ayat Al-Quranul Karim jumlah semua tamud jumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim 1230 ayat. 1230 ayat. Bila ayat ibadat hanya 130 ayat sahaja, dalam arti kata sikit daripada 2%. Ayat kiaukap kiaukong dengan ibadat ni tak sampai 2%, 130 ayat. Manakala ayat-ayat al-akhlaq ialah 1504, dalam arti kata sekitar 25%. Sinilah Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling berat di atas neraca kita sebagai nak timai sabiang kita pada neraca seorang mukmin hari kiamat daripada elok perangai dia tu. Subhanallah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin saat ni, ia sempat ia dapat dengan elok perangai dia tu darjat-darjat orang berpuasa dan darjat-darjat orang berqiyamah. Kelakuan dia tu, tingkah laku dia, perangai dia, budi pekerti dia tu, kalau benar-benar patik sampan dia tu ia juruh, ia dapat ia radap dia seperti mana darjat-darjat orang berpuasa dan berdarjat-darjat orang berqiyam. Nak ayat kata nen, Nabi dia nen masalah akhlak, dalam arti kata ia sambut wahyu dari Allah. Allah nak menegakkan hak akhlak sedikit. Di sinilah kita dapati apabila bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Quranul Karim, kita nak tahu sikit sebanyak balah mana cara nak baca Al-Quranul Karim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Rasulullah selaku dia tu tuayang samrap supab setri. Dia katakan Ummul Mukminin, inni la aqra'u hizbi, sesungguhnya aku nak baca hizib aku tu dalam Al-Quranul Karim, ataupun kebanyakan hizib aku tu sedangkan aku dak mengiring atas hampare. Dalam arti kata duk baca Quran sana hak dia ingat dada tu, bila dia mengiring, bila dia terbaring, bila duk tidur atas hampare tu, dia baca dah situ. Gapo dia? Baca kalau kita kata surah Waqiah lek malam belum pada nak tidur, baca surah Tabar. Kalau tak ingat kita pasang radio, kita turut radio tu hak surah Tabar tu. Deh. Nak ayat Al-Quranul Karim ni baca qul huwallah 3 kali. 3 kali sudah belum pada nak tidur duk mengiring. Hak tu sekali sebuah Quran. Nak ayat kata boleh. Bukan kata tak juruh kita baca bila terbaring, tak juruh kita baca bila ngiring, dak. Ni tuayang daripada isteri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya tak ada dalam Al-Quranul Karim afala yakhtimun. Dalam Quranul Karim tak ada, tidakkah mereka tu khatamkan Al-Quran, tak ada balah tu sebagai niknam, sebagai kamsang, sebagai bot banyak, tak ada kata afala yakhtimun. Sedangkan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bimbing dia tu, dia kata bacalah olehmu akan Al-Quranul Karim pada setiap bulan. Bukan kata nanti nak bulan Ramadan saja, pada setiap bulan tu kena baca semua. Lepas tu Abdullah bin Amr ya orang muda, dia kata, aku gagah ya Rasulullah. Nabi kata kalau gitu gak mau baca 20 malam sekali sudah. Lepas dia kata aku rasa gagah lagi. Nabi kata kalau gitu gak mau baca dalam 7 hari sekali sudah, lepas tu nyanyi lebih pada tu. Dalam arti kata nyanyi jadi lebih pada 7 hari, dalam arti kata 5 hari, 6 hari, 3 hari tu tak berapa comel. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqall min 3. Tak faham akan Al-Quranul Karim apabila dia baca dalam 3 hari sahaja. Kaca duk buk tu
Nak buk nak pergi ke mana, kita kata. Maka bukanlah kita dituntut selaku sebagai kita nak khatam Quran semata-mata nak khatam, bukan. Tetapi dituntut afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Hendaklah kita mai perhati baik-baik. Habis-habis tak ada hak perhati, kita tak reti juga makna dia. Kita bunyi ayat, kita mai baca qiyaukum al-jannah, kita kata Allahumma inni as'alukal jannah. Bunyi sebut jahannam ataupun api neraka, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Habis-habis tak ada. Tetapi hak capane comel sekali, Al-Quran duduk sini, Al-Quran duduk lekani kita, pipene Ar-Rahman duduk le kiri kita, mai baca ayat. Kita rasa sedap ayat mana? Ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Wasa kata nak reti ayat ni, kita pergi buka pipene Ar-Rahman, hak tu hak paling hak comel sekali dalam hak kita baca duk buk, duk pakuat, duk orang panggil duk belomo, nak belomo dengan siapa? Quran lek kanan, pipene Ar-Rahman lek kiri, baca ayat ni, wasa kata wasa cocok dengan hati ayat ni. Tengok lepi pendek Ar-Rahman tu hero ayat gapo. Hak tu hak paling comel sekali dalam wongkan sekali pun kita kena duk guna sebulan tak ada salah. Untuk nak faham sepatah. Di situlah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Al-Quran ia tutup supaya kita tu tadabbur, supaya kita tu tafakkur, supaya kita berakal. Tiga-tiga ni didapati katanya kita ni kena tancai haidi mengenai benar-benar hak sulit untuk tiga perkara hak sulit. Benar-benar hak sembunyi untuk dua tiga hak sembunyi. Lah mana? Kesakitan kita yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita duk nyocok di dada, duk nyocok di jantung, duk beradu sore, tidak diketahui hak cocok kita tu, puat kita tu. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tahunan hak tahu tu kita jadikan terungkam hak kita nak nyocok situ sini tu sebagai sedekah tidak diketahui oleh Allah Subhanahu kecuali Allah Subhanahu Taala. Kita duk nyocok sini dah. Tak nak pergi royak nak rabai kod demo pun demo duk cara demo sikit sebanyak dah. Kita rasa nyocok tu kita pergi sedekah kerana Allah Subhanahu Taala, sembunyi sedekah sembunyi tidak diketahui sedekah kita ni kecuali Allah Subhanahu Taala. Dosa situ. Yang keduanya hak sepete hak ada di dada kita tu, wasa sepet dada kita tu, wasa kriat. Tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Taala. Allah lah saja tahu kata kurang kriat kita. Kita jadi istighfar secara sembunyi kita dengan Allah Subhanahu Taala, tidak didengari kecuali Allah. Tu wasa masa baca, wasa siacai lagi sikit sebanyak dah. Tak mari. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita dengan Tuhan, semata-mata kita dengan Tuhan. Dan juga hak kita dak bimbing. Kita bimbing gapo? Golek ke bimbing bab anakut. Anakut sangat hak dak bimbing, anakut peribadi, anakut isteri, anakut anak, anakut cucu. Maka apabila mari perasaan kita bimbing belah tu tidak diketahui hak bimbing saat kecuali Allah Subhanahu Taala, jadilah kita semayalah 2 rakaat tidak dilihat kecuali Allah Subhanahu Taala, semata-mata Allah ya tengok. 2 rakaat hak kita main nak tancai anakut haidi pada diri kita, anak isteri kita, cucu kita. 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Taala. Itulah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin alqa'il wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu Taala yin wa kata manusia ni dia jadi hal keadaan dia dhaif, dia lemah. Micud on tantang. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uts rahmatan lil alamin alqa'il al-ajiz. Al-ajiz ni orang lemah, orang on air.
Kita nak kenal kuamai on air, my thing on air. Gapo dia on air? On air lah mana? Semaya boleh nyata macam on air. Semaya boleh terbaring bukan on air. On air tu ialah dia cita-cita nak turut hawa nafsu dia. Lepas tu yang minta dari Allah Subhanahu Taala pahala ganjaran. Tak apa tu hanya maaf tu. Dia tak ada nak istighfar ni. Tak apa tu hanya pahala tu dia tak ada nak derma ni. Ha tu dia panggil on air dekat situ. Semata-mata dia kita dia tak sebuat. Tu orang hak on air sungguh. Amma ba'd. Su'ila Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang orang tabi'in, tok guru hadis. Mengenai ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia tu micut on tantang. Dia kata ma dha'fu, apakah di mana sanian kata orang manusia saat ni dia lemah? Maka dia jawab kata orang hak lemah saat ni kira tengok. Dia duk cacai gini seorang perempuan lalu dak pe mata dia. Dia tak ada nak buat, dia jadi nak kontrol diri dia. Mereka duk jeling duk tengok. Pada hari tak ada boleh buat apa lagi pada saat ni. Ha tu cukup dah kata dia lemah. Dia lemah hidup sini orang lalu dak pe dia, orang perempuan lalu dak pe dia tu duk tengok tilik sampai suk mata dia tu. Nak buat apa tak boleh kerana bukan hak dia. Cukup dah orang tu lemah dah lagu tu. Nak ayat kata sebagai sanialah ataupun sanian orang lemah. Oleh itu Sufyan ats-Tsauri dia kata kalau gitu gak alaika bitaqwallah. Hendaklah kamu tu takwa pada Allah wal zamil uzlah. Kalau tepat-tepat hak wasa kata kena duk asing sore gatik nak mengatik nak gapo tu comel gatik. Washtagil bi nafsik, dan sibuklah dengan diri kita. Sibuk dengan kita mengatik, sibuk dengan kita baca Al-Quran, sibuk dengan kita selawat kepada Nabi. Wasta'nis bi kitabillah, dan wasa mari sahabat wasa kata rindu nak duduk dengan Al-Quran Karim. Seperti kata saat ni lah Quran di sebelah lek kanan, pipene Ar-Rahman duk lek kiri ni untuk nak jadi tahu teruk deh lek tu lek ni. Dan kita nak pramonton setelah pada bulan Ramadan nak tahu mana, nak tahu kata mana kata kita tidi pudi rupu maidi, nak tahu mana situ tu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia riwayat seorang lelaki dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa li an a'lama iza ahsantu wa iza asa?" Aku nak tahu lah mana, bagaimana aku nak tahu kata aku ni buat benda molek ataupun aku buat benda jahat. Nabi dia jawab kata pengukuran di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'ta jiranaka yaquluna an qad ahsanta faqad ahsanta." Kalau peran ban mung tu mai royak kata mung ni orang baik, maka mung baik. Kalau peran ban kata mung ni orang tak juruh gitu gini kelakuan mung tu, maka itulah mung tak juruh sungguh. Ha tu boleh tahu, boleh pramonton kita. Dan juga Ali bin Husain rahimahullah, cucu pada Fatimah, cucu pada Ali, cicit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Husain. Al-Husain ni cucu Nabi, anak Fatimah, patut ni Ali. Jadi cucu pada Fatimah, cicit pada Nabi. Apabila datang seorang fakir kepada cicit Nabi saat ni, ataupun orang nak minta daripada cicit hak Nabi saat ni, istabsyar, selalu dia rasa sengur, dia rasa gembira. Orang mari nak minta daripada dia, orang susah nak minta dari dia tu, dia rasa gembira, dia rasa sengur, rasa sebaicai dah. Dia katakan, marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Yindi torap orang nak tolong bawa bekal aku pergi kepada akhirat. Orang hak susah hak mari nak minta dari dia tu, ya yindi, aku alu-alukan mung ni nak pikul bekal aku pergi kepada akhirat. Nak kata ya serenok situ sebagai dia panggil pucuk di situlah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mati seorang ibu bapa sebelum pada anak dia. Matilah ibu, matilah ayah. Maka anak dia tu senantiasa doa kepada ibu bapa dia, senantiasa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara orang hari Jumaat dan hari dalam semaya belum pada nak salat, lah tulah anak berdoa pada ibu bapa dia, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka Allah Subhanahu wa taala akak pekak pak dia, ibu bapa dia sudah so naik. Lepas tu pak dia pun ngong, heran. Mari mana ni darajat aku naik ni? Kau aku duduk atas dunia tak ada buat sara lagu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat seorang hamba yang soleh
dalam syurga so duk yuk radap biar tu duk naik so situ tu. Payah tanya Tuhan, ya Rabb, anna li hadhi, mai mana darajat aku duk naik setangga ni. Tuhan jawab kata bistighfari waladika lak, daripada istighfar anak mung kepada mung. Ninglah anak yang akak darajat setelah mana ibu bapa yang meninggal dunia. Anak dok ada lagi, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akak so situ. Patut anak boleh gapo pula situ, anak boleh gapo? Kama dia lepas pada tu anak pun meninggal dunia. Sedangkan darjat ibu bapa dia tinggi lah. Deh, anak dia pun mati, ibu bapa dia pun tinggi dah. Sini ni anak dia turut darjat ibu bapa dia hak tinggi. Ya Allah. Jadi tak ada siawelah lah anak dok baca rabbighfirli wa liwalidayya terhadap akak darjat ibu bapa, anak yang mati pakai gitu ibu bapa situ. Kerana Allah Subhanahu taala berfirman pada surah At-Tur, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan mereka beriman yang mana mereka diturut oleh zuriat mereka, hasilnya didik ke mereka tu duk didik anak cucu tu tambah iman, duk sem ai iman, duk tambah iman, duk cocok iman, duk orang panggil gapo ni, duk vaksin iman pada anak cucu situ tu. Anak cucu boleh turut nenek moyang dia hak mana hak darjat tinggi. Maka hendaklah kita cari wala hak yang dimustajab untuk kita nak berdoa pada ibu bapa kita. Kita jangan kata umur 40 doa pada ibu bapa kita. Bukan kata umur 40 selaku kita anak. Kalaulah kita dilanjutkan umur kita sampai 100, kita tak lepas daripada kita ni anak pada ibu bapa. Sekalipun kita umur 100 pun. Tak nanti kata umur 30, tak nanti kata pada umur 40. Kalau umur kita 100 pun, kita dah jadi anak pada ibu bapa situlah. Itulah yang dikasihi sekalian. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات والصدقات. آمين يا رب العالمين.